bersama-sama kita adalah Datuk Dr. Amin Senin yang kita jemput khas untuk berbicara tentang kepimpinan pendidikan pada hari ini. Boleh Datuk ceritakan sedikit ya tentang sejarah perkhidmatan bermula dengan menjawat jawatan sebagai guru dan seterusnya sehinggalah menjawat jawatan KPPM secara ringkas. Panjang. Ringkas saja. Saya bermula sebagai seorang guru matematik di Sabah. Dan kebanyakan masa saya habis dalam masa 10 tahun tu kat Sabah je lah. Daripada di Sabah tu saya berpengalaman jadi guru, jadi pengetua, jadi PPD, jadi ketua sektor sebelum saya pindah menjadi ketua pusat di IAB di Genting pada ketika itu. Kemudian saya ditawarkan menjadi timbalan pengarah IAB, kemudian jadi timbalan pengarah di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Kemudian itu jadi timbalan lagi di bahagian pembangunan kurikulum, bahagian pembangunan sekolah harian. Kemudian pergi bangunan kurikulum jadi timbalan pengarah. Kemudian jadi timbalan rektor. Lepas tu saya pergi IAB jadi pengarah. Kemudian jadi timbalan ketua pengarah pula, timbalan pengarah profesional. Kemudian timbalan ketua pengarah bahagian dasar, barulah jadi KPPM. So begitulah. Maksudnya saya telah merasa semua tahap dalam pendidikan itulah. Jadi itu satu rahmat dan juga satu pengalaman yang menarik. Alhamdulillah. Jadi daripada tempoh menjadi guru sehingga KPPM berapa lama? 32 tahun. 32 tahun keseluruhan. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada sejarah perkhidmatan Datuk tu, ianya sebenarnya dah mula menampakkan kepimpinan Datuk daripada peringkat yang mungkin agak rendah sehinggalah kepada yang paling tinggi. Jadi dalam Datuk memegang jawatan pada permulaannya sebagai KPPM lah, apabila memegang saja, apa agak-agak Datuk harapan awal semasa mula memegang jawatan sebagai KPPM? Harapan saya jadi KPPM itu sebenarnya bukan baru dibina masa jadi KPPM. Harapan saya dalam bidang pendidikan ini dibina semasa saya jadi cikgu. Jadi maknanya setiap tingkat saya menyumbang itu adalah peluang saya untuk menterjemahkan apa yang saya harapkan dalam bidang pendidikan kita. Cuma apabila jadi KPPM itu dia adalah satu tingkat di mana lebih meluas saya punya idea yang saya ingin sampaikan itu, sebab dia satu jawatan yang cukup strategik. Sebab itu bila jadi KPPM itu saya pun telah menjangkakan tak akan lama saya jadi KPPM, paling lama pun 3 tahun. So saya dapat 2 tahun lebih, dan pada ketika itu saya sudah memikirkan apa fokus, sebab ini adalah di hujung perkhidmatan saya dan saya telah membina harapan-harapan yang dalam bidang-bidang pendidikan dan dalam bidang kepimpinan yang saya hendak tu saya telah bina awal. So bagaimana dalam masa 2 tahun setengah, 2 hingga 3 tahun itu saya dapat menginstitusikan harapan-harapan saya itu supaya boleh berterusan dari segi idea yang disampaikan. Yang itu sebab itu saya very fokus. Very fokus. Saya tahu bahawa KPPM ini dia adalah mata rantai dalam kita punya pelaksanaan penterjemahan pendidikan. Kita tidak boleh bernafsu terlampau besar, semua benda nak buat akhirnya tak boleh fokus. Sebab itu bila kita fokus, orang pun lebih mudah untuk mengikut apa yang kita buat. So harapan saya ialah menterjemahkan apa yang telah saya bina sebelum itu. Jadi bila kita lihat pada peringkat awal apabila Datuk memegang KPPM, Datuk merupakan orang yang ketiga apabila kita bercakap tentang PPPM. Bermula dengan Tan Sri Ghaffar, kemudian Tan Sri Dr. Khair, kemudian Datuk. Apakah bentuk kesinambungan dan pada peringkat itu, apa yang Datuk harapkan apabila Datuk meneruskan perjuangan dari segi PPPM? Satu yang saya rasa saya punya advantage dalam pembangunan pendidikan ini sebab saya terlibat secara langsung untuk membangunkan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 ini. Dan dalam tempoh pelaksanaannya itu, sebelum saya menjadi KPPM itu,
saya melihat Tan Sri Ghaffar dan juga Tan Sri Dr. Khair, mereka di peringkat awal untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak, semua level, kan? So jadi maknanya lebih kepada di peringkat apa yang saya panggil di peringkat atasan. So itu satu yang saya lihat, dan memang keperluannya pada ketika itu kena begitu, sebab the buy-in itu kena. Sebab itu dalam segi perubahan pendidikan ini kita ada 3 level of buy-in yang kita mesti buat. Satu yang saya panggil political buy-in. Political buy-in bukannya orang politik. Political buy-in ni maknanya ialah kepimpinan orang yang memegang peringkat dasar, menteri, kan, peringkat pengurusan tertinggi di KPM. Itu dipanggil political in term of management. Political buy-in itu kena ada. Kemudian yang the second level itu baru kita katakan pengurusan bawah ni, kan. Yang bawah tu baru kita panggil professional buy-in. Professional buy-in ni yang guru. Di peringkat Tan Sri Ghaffar dan Tan Sri Khair itu, mereka banyak di peringkat yang atas ni, political dan juga di peringkat pengurusan, tapi kurang di peringkat professional. Dan alhamdulillah dalam tempoh itu saya pun membuat reflection. Saya dapati salah satu perkara yang perlu ditambah baik dalam pelaksanaan PPM itu ialah kaedah penulisan dokumen PPM itu sebenarnya tidak friendly kepada the professional punya buy-in. Dia banyak ditumpukan kepada dasar dan juga umum. Di peringkat political dan juga di peringkat pengurusan tu okey. Tapi bila sampai kepada professional guru tu, mereka sukar nak faham. Jadi apabila saya jadi KPPM, saya memberikan tumpuan kepada yang third part ni. Bagaimana saya boleh mengambil core dalam plan pembangunan pendidikan itu dan dikomunikasikan dalam bahasa cikgu. Sebab itu kalau dilihat dalam saya punya one page management tool yang awal itu, saya menggunakan istilah kita perlu di peringkat kementerian ini, apabila kita mengkomunikasikan program dan apa saja ke bawah, mesti dalam bahasa guru, bahasa cikgu, bahasa sekolah. Itu saya punya hasrat lah pada ketika itu. Okay. Jadi bila Datuk tengok daripada proses, sebenarnya lebih kepada operasi dan bagaimana ia boleh sampai ke peringkat bawah, ya. Apa sebenarnya yang Datuk tengok cabaran yang besar apabila Datuk nak sampaikan sampai ke peringkat bawah? Cabaran yang paling besar itu ialah cabaran bagaimana membantu guru-guru menerjemahkan idea itu secara konkret. Sebab di peringkat profesional punya communication ini, kita kena membantu the how part. Cikgu bertanya the how part. So, jadi the how part itu yang perlu diperbanyakkan. Dan bila kita bincang dah how part tu, kita very fokus. Kita nak apa? Kita tak boleh cakap lagi general, begitu PPM itu ada 11 anjakan, yang itu dia faham tak faham tu satu hal. Tetapi dia nak tengok apa dia nak buat dalam bilik darjah. Sebab perubahan itu saya sebut banyak kali. Perubahan dalam pendidikan itu bermula dalam bilik darjah. So, jadi kebanyakan masa kita mesti dihabiskan untuk membantu guru menerjemahkan idea dalam bilik darjah. So, jadi the how part tu yang menjadi fokus saya sebenarnya. Jadi kita tengok apabila Datuk mula menerjemahkan daripada connecting the dots. Ya, betul. Itu sangat bermakna bagi kita yang betul. Apa yang Datuk nampak pada peringkat itu bila connecting the dots? Connecting the dots ini dia masalah yang saya nampak ni, masalah daripada atas, daripada kementerian. Di kementerian sendiri dia silo. Silo maknanya dia bukan secara sengaja, tetapi secara nature kerja kita di kementerian tu kan berbentuk bahagian tu, bahagian ni, bahagian tu, bahagian ni. Dan bila kita buat program pun, selalunya program itu dibuat oleh bahagian-bahagian berkenaan. Tetapi kita lupa, bila sampai ke bawah, benda itu juga akan dibuat oleh orang yang sama. Mungkin ada 3 program daripada atas, 4 program daripada atas, bila sampai sekolah orang yang sama. Sekolah yang sama, cikgu yang sama. So, jadi
sudahlah di atas itu dia punya connecting itu tak berapa nampak, di bawah lagi lah cikgu tak nampak. Sebab itu kadang-kadang program di bawah tu sebenarnya program yang satu, tapi dia punya pelaksana tu di bahagian yang berlainan. Sebetulnya program ni satu jadi bawah, tetapi bila sampai ke bawah tu jadi lain. Kita ambil contoh yang paling mudah lah kalau kita bercakap soal PBS lah, Pembelajaran Berdasarkan Sekolah. Diasingkan dengan pemikiran higher order thinking skill. Diasingkan dengan pemikiran I think, pada kita kan soal I think, IT semua tu kan. Padahal benda tu benda yang sama, kita nak bagaimana kita nak membangunkan pelajar itu. Tapi cikgu di sekolah dari segi operasinya ada jawatankuasa I think, ada jawatankuasa higher order thinking skill, ada jawatankuasa pentaksiran. So jadi nampak dia punya tak nampak connecting the dot tu tak nampak. Sebab itu saya menekankan benda tu. So maksudnya lebih daripada bentuk systemic thinking lah. Yang Datuk sebutkan daripada peringkat awal tadi, apabila peringkat pertama dah ada political buy-in, sampailah ke peringkat di bawah, apabila boleh connecting the dots, barulah ianya boleh berjalan dengan baik. Boleh berjalan dengan baik dan orang pun tak merasa terbeban sebab dia benda yang sama dia buat tu. Ya.